Hayat sama basar kalam Syiah sebut tadi okay. Baik, sikit syarahan dia beri. Dan sebab dinamakan tujuh itu sifat ma'ani kerana tiap-tiap satu daripadanya dia menuju kepada satu perkara yang ada di zat. Cuma bahasa Petani dia punya style bahasa dia tu, menuju tujuh menentang pula. Itu bahasa dia. Kalau tuan-tuan boleh ambil sekali lalu dengan bahasa masuk orang Petani. Tuan saya nak baca kecek pelet Petani sikit. Tiap-tiap satu daripadanya menuju kepada satu perkara yang ada di zat. Apa menuju ni? Maksudnya bila sebut kudrat, apa maksud? Menuju tu maksudnya kita punya fikiran ni terus faham Allah Ta'ala ada kuasa. Apa maksudnya? Kuasa ada di zat Allah Ta'ala. Selesai. Macam kita sebut, tuan-tuan boleh lihat. Apa maksud dia lihat? Maksudnya kita ada keupayaan melihat. Selesai. Tu yang kita faham. Tu yang istilah menuju, terus kita faham kat tu. Directly, terus faham kat tu. Berbanding dengan sebut tadi. Allah Ta'ala mukhalafah ahli hadis. Apa maksud mukhalafah ahli hadis? Tak serupa. Dia tuju kat tu. Macam sebut pekak, apa maksud? Tak boleh mendengar. Kudung. Tak ada tangan. Dia tuju pada dak. Dia pergi mana dak. Tapi tuan-tuan ni tegap. Nampak tegap. Yang tu cuma tu jasad lah nak sebut. Tuan-tuan boleh ada ilmu. Maksudnya sabit ilmu kat diri. Dia tak pergi ilmu. Tak. Jahil. Tak, bukan maksud itu. Dia tak pergi tu. Dia tak pergi kepada mana tak. Dia bukan makna nafi. Walaupun boleh nafi jahil dengan sebab ilmu. Itu yang disebut menuju tu. Maksudnya kalau kita sebut satu bahasa, dia pergi mana dulu? Mana apa dulu? Kuasa. Allah ada kuasa. Maksudnya zat Allah ada kuasa. Tu bahasa tujuh tu. Seperti kudrat, maka maknanya satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Tengok dia bagi uraian yang saya sebut, tarikh ulama kita bagi syarah macam ni lah. Ada tu macam mana? Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, nescaya dapatlah kita melihat akan dia. Melihat apa? Melihat Allah. Cuma melihat Allah. Melihat Allah macam mana? Melihat Allah yang sabit sifat kudrat di dia. Jadi lihat apa? Lihat kudrat ke lihat Allah? Lihat Allah lah. Allah mana? Allah yang ada pada dia kudrat. Jangan faham macam ni. Allah Ta'ala ada kuasa, ada sifat kudrat. Allah Ta'ala buka hijab, maka kita nampak akan dia. Nampak apa? Nampak kudrat. Jeng itu. Bukan nampak kudrat. Nampak apa? Nampak Allah. Yang kita, roh kita. Kalau andai kata Allah Ta'ala bagi kita lihat roh kita, roh kita boleh melihat, roh kita boleh mendengar, roh kita hidup. Roh memang hidup. Bahkan tiup laga kala esok pun roh kita tak mati je. Kita masuk dalam kubur pun roh tak mati. Yang mati jasad. Bila roh kita tak mati, bila kita tengok roh tu, tengok hidup ke tengok roh? Faham soalan? Roh kita boleh melihat. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi kita keupayaan buka hijab, kita boleh lihat roh kita. Roh kita ke roh orang. Kita tengok roh ke tengok melihat? Tengok roh. Macam tu lah bandingan. Nisbah nak kata Allah, dia buka hijab supaya kita lihat dia. Dia ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau dia buka hijab yang diberi kita keupayaan untuk kita lihat dia, nescaya kita nampak dia. Nampak apa? Dia. Nampak Allah kan? Nampak kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pandai. Itulah makni. Boleh? Jadi makni ni apa? Asal nak cerita makni sifat yang sabit di zat. Jadi dia bukan sifat salbiah. Halus tahu ulama kita bahas satu. Kita baru dah terkebir biji mantau. Nak faham bahasa. Ulama kita daripada Quran dia boleh ambil keluar satu ilmu tauhid ni bahas. Dan terdapat tidak nak bahas itu ambil mana? Dia alat kemas nahu sorob Arab, orang bahasa Arab. Lepas tu hafal Quran, amalan, taat. Lepas tu orang Ta'ala buka pintu hati bagi faham. Kita ni dalam Melayu hidung penyek. Ngaji orang putih.
Duk buat maksiat banyak, tengoklah awet lah, takwa apalah, raja lawak lah, akademi apa, fantasial, nak tapak tu sia-sia tu. Duk kira makan, minum, melantak, hari-hari duk gelak ketawa, tak ada ibadat, boh biar tu, mana nak terang hati, tu duk gelak tu. Tu main masjid kan tu, tak main masjid macam mana, agak-agak dia faham. Orang duk kancah masjid, duk tengok banjir, leceh, lastik lagi, agak-agak dia faham tu. Tak faham tu tak reti, tak ada hati perut nak main masjid. Sedap boh tu. Pada dia ni tak ada apa. Kita yang nak ambil faham ni. Tu. Satu kalau sebut dengan bahasa apa, masih ke sifat ma'ani ni. Allah Ta'ala buat langit bumi dengan kudrat iradat dia, betul tak? Siapa buat langit bumi? Allah lah. Untuk duk kata buat dengan kudrat iradat tu siapa? Atas penamaan sifat. Satu panggil kata, sebut kata tulis dengan kata Allah buat langit bumi dengan kudrat iradat. Allah Ta'ala melihat dengan samaknya. Allah Ta'ala mendengar dengan terbalik lah. Allah Ta'ala melihat dengan basarnya. Silap, sorry. Allah Ta'ala mendengar dengan samaknya. Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalamnya. Siapa berkata-kata? Kalam ke Allah? Itu duk sebut kalam. Kalam tu sifat ma'ani, sifat atas penamaan nama sifat yang sabit di zat. Itu siapa berkata-kata? Allah lah berkata-kata. Berkata-kata dengan kalam, melihat dengan basar, mendengar dengan sama. Itu. Hidup dengan hayat. Itu siapa yang hidup? Bukan hayat hidup, bukan. Itu kena faham istilah zat, sifat. Tu istilah nak sabitkan zat ke sifat, tu nama ma'ani. Tapi siapa sebenarnya ma'ani tu? Sifat ke zat? Zat. Diri Allah. Tapi bila dah bahas tak dapat tidak, mestilah sebut bahasa macam tu. Masih lagi nak sebut tahu mana? Tahu ma'ani tu. Satu kalau dia kata Allah Ta'ala, dialah Tuhan yang amat mengetahui. Bopi bahasa amat tu. Allah Ta'ala dia Tuhan yang mengetahui. Maksudnya ada ilmu. Ada ilmu ke Allah. Maksudnya sabit ilmu ke Allah Ta'ala. Pasal dia mengetahui. Ada pada dia pengetahuan. Bila ada pada dia pengetahuan, siapa yang tahu? Pengetahuan ke Allah? Untuk Allah mengetahui dengan ilmunya. Ilmu mengetahui ke Allah mengetahui? Untuk ilmu tu apa? Sifat apa? Ma'ani. Pasal apa? Sifat tu sabit di zat. Dengan sifat tu sabit di zat, maka dinamakan zat tu bersifat alim. Tu jumpa maknawiyah nanti tu. Kudrat. Bila kudrat sabit di zat, Allah Ta'ala dia ada kudrat. Tentulah dia Tuhan yang Qadir. Kita belajar dah tu. Cuma dulu belajar cara dulu. Ni dah belajar nak buat kesimpulan ni. Lepas tu, bila dia ada iradat, sabit iradat ke Allah Ta'ala, maka dinamakan Tuhan yang murid. Muridah. Bila ada hayat, dinamakan dia Tuhan yang hayyun. Hayat mestilah sabit. Hayyun sama. Bila dia ada sama, maka dia Tuhan yang sami. Bila ada ilmu, dia Tuhan yang alim. Bila basar, dia Tuhan yang basir. Bila ada kalam, Tuhan yang mutakallim. Tu kita lemah tu. Dalam bahasa Arab lemah, mengaji pun tak apa nak dengar. Ngaji pula tidur pula tu. Lepas tu agak susah sikit belah keluar daripada masjid. Hal lain tu saja nasihat tu. Tak ambil peduli pun hak tu saya dah sebut tu tak apa tu. Tapi duk ajak ni yang tak reti tampak sekali. Garang tu ajak bila orang nak reti. Sebab garang tu kadang baru orang reti. Duk ajak lembek-lembek orang tak reti. Ada orang dia lembek-lembek tu dia reti. Garang-garang dia reti. Ambil ikut mana pun. Baik. Sifat yang ada dia. Kalau buka hijab nescaya dapatlah kita melihat akan dia, melihat akan Allah. Maksudnya melihat Allah apa? Melihat Allah yang bersifat dengan segala sifat ma'ani itu. Cuma domain itu jaga, jangan melihat akan dia, melihat akan kudrat. Jangan.
Melihatkan kudrat, melihatkan iradat, melihatkan ilmu. Oh, bukan situ. Cuma kalau nak kata juga macam tu, maksudnya apa? Bukan melihat kudrat dia Allah Ta'ala. Jadi kalau faham macam tu, dia akan memaham, takut faham salah nanti. Duk tak faham kata seolah-olah kudrat ni pek kat Allah Ta'ala. Dia akan faham pasal pek tu. Pek pun pasal kampung lah. Ilmu, nampak ilmu kat Allah Ta'ala. Maksudnya ilmu ni pek kat Allah Ta'ala. Adalah itu. Kat makhluk pun kita tak bahasa gitu. Kita ada sifat lihat. Adakah sifat lihat ni pek kita macam mana? Dah, diri kita Allah Ta'ala beri keupayaan melihat. Diri kita Allah Ta'ala beri keupayaan mendengar. Cuma kalau kat kita ni, dia beri kita keupayaan mendengar. Mendengar kita, dia beri perantaraan dengan alat mata, telinga. Untuk mendengar kita macam mana? Dengar saya sebut syarah kot. Walaupun pernah sebut dulu. Kita mendengar macam mana? Mendengarnya kita ni adalah ada gelombang bunyi. Lepas tu masuk ke dalam lubang telinga melalui tampan, ditampan oleh cuping telinga, masuk lubang telinga. Dia berlaga dengan gegendang. Yang gegendang berhubung dengan 3 tulang kecil, sambung ke koklia. Koklia ada salur estesia menyambung ke telinga untuk pengimbangan, dan ada gentian saraf hantar ke otak cerebrum untuk menterjemahkan bunyi tersebut. Itu sains lah. Faham saya sebut bang? Biasa dengar kita sekolah rendah pun takkan tak bisa dengar pengetahuan macam tu. Bodoh nak mampu tidur tu tak lulus PT3 tu. PT3 tak faham tu dah. Melihat adalah cahaya yang masuk, cahaya daripada objek yang bercahaya, ataupun satu objek yang dengan sebab pantulan cahaya masuk ke dalam mata melalui anak mata, yang dia akan membesar dan mengecil dengan membalikkan arca ke retina dengan terbalik dan songsang sisi. Tak faham sudah dengar saya sebut apa? Fakta sains macam tu. Lepas tu apa yang ada di retina tu, dengan melalui lapisan choroid dan colloid. Saya ingat istilah-istilah sains saya ngaji sekolah kebangsaan tu. Lepas tu masuk ke retina dengan arca yang terbalik dan songsang sisi. Maksudnya kanan yang di kiri jadi kanan, atas jadi bawah lah. Lepas tu masuk ke retina. Lepas tu apa yang ada di retina tu, ada gentian saraf sampaikan dia ke otak, ke cerebrum untuk menterjemahkan apakah objek itu. Sains punya syarah macam itulah. Itulah melihat. Itu atas proses kita zahir nampak. Sebenarnya melihat tu kan, itu proses sabab musabab. Sebenarnya melihat, Allah beri kita keupayaan melihat itu. Macam mana pun sabab dia macam tu. Satu tengok kabur dekat, pakai kanta macam ni, power macam ni. Kanta cembung macam ni, power macam ni. Itu faktor sabab. Yang bagi lihat siapa? Allah. Itu kita ngaji lama tu. Ngaji lama dah tu. Macam mana pun nak faham ke apa? Nak faham kat kita ni, kalau nisbah lihat, dengar, kat kita ni dia bersabab. Allah mustahil sebab. Tapi sifat, atas kita kata sifat yang sabit di zat. Macam mana sifat yang Allah Ta'ala jadi kat kita, yang kita, roh kita mendengar, melihat. Sabitnya mendengar, melihat kat roh kita. Tentulah apatah lagi sabit mendengar dan melihat pada zat Allah. Siap? Boleh faham tu clear? Tapi kita, Allah bagi jadi. Allah memang kidam, sedia. Yang nak banding, laisa kamitslihi syai' walillahil masalul a'la. Tak ada bandingan nak buat orang Ta'ala. Yang tu bandingan tu sekadar untuk mendekatkan faham, supaya kita reti apa kita duk bahas ni. Dan kata sifat ma'ani ni sifat yang sabit di zat. Itu saja. Demikianlah yang 6 kemudian daripadanya. Jadi kalau kudrat dengan huraian macam itulah 6 yang lain. Maksudnya apa? Iradat, sifat yang sabit pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, nescaya kita akan melihat Allah yang ada pada dia, iradat. Syarah dia macam tu. Yang lain tu tambah lagi lah, cerita 2 semua ada 7. Bahasa yang sama lah.
kudrat, iradat, ilmu. Ilmu. Sifat yang sabit pada zat Allah Ta'ala. Yang kalau dibuka hijab, sambung. Nescaya kita melihat akan zat Allah Ta'ala yang ada ilmu. Itu. Ilmu tu maksudnya apa? Sifat yang sabit di zat. Ayat. Format yang sama, cara susun ayat yang sama. Nak sebut ayat gini, sendiri sambung lah. Bunyi macam tu lah sikit kan. Bunyi India sikit. Pasal kita tu yang saya sebut, ngaji bila faham, bila reti, boleh susun ayat ni. Satu kita ni antara kita orang Ta'ala bagi ilmu, tak bagi ilmu, tak ngaji, boleh faham, boleh susun ayat ni. Betul. Rasulullah isyarat apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Ta'ala kalau dia nak beri kita kebaikan, dia bagi faham dalam agama. Walaupun tuan-tuan tak hafal saya punya perkataan, tapi tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh bagi hurai dengan ayat ini. Betul Allah Ta'ala dia bagi faham kat kita. Dan fahaman cara tuan-tuan cakap dengan bahasa tuan-tuan sama macam maksud saya cerita dengan bahasa saya. Kalau tuan-tuan reti bahasa Melayu, bahasa Melayu. Jepun. Orang putih, orang putih. Tuan-tuan dengar, boleh hurai balik dengan bahasa Inggeris. Ini saya baca kitab Tok Guru Tani. Saya sebut dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu. Arab dia satu ayat lah, tentang Arab tu. Jadi, apa baik? Macam mana Allah Ta'ala bagi faqih? Apa nak faham, apa yang sepatutnya kena iktikad ke Allah Ta'ala tu. Habis tu, kalau ikut tu selesai sifat ma'ani. Nak masuk yang keempat pula, sifat ma'nawiyah. Yang keempatnya sifat ma'nawiyah. Ada soal tu tentu. Ma'ani, lagi selesai. Yang kata ada maksud, sifat yang sabit di zat. Sifat ma'nawiyah artinya yang bangsa ma'ani. Okey. Jadi ma'nawiyah balik pada bahasa ada yah ni. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, ada yah. Jadi bila yah ni dia lain sikit lah. Maksudnya lain apa? Dia bukan macam ma'ani ni. Ma'ani ni sifat sungguh, sifat realiti, sifat yang mawujud, sifat subut, sifat yang memang sabit di zat. Jadi kalau bahasa Arab dia sebut huwa hiya. Allah dia mesti ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Dan sifat samak, basar, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ni siapa dia? Allah lah. Tu huwa hiya. Tak ada beza sebenarnya. Cuma beza dari sudut pengistilahan. Diri Allah, zat Allah. Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu sifat Allah, sifat ma'ani. Siapa yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu? Allah lah. Di atas pengistilahan zat dan sifat saja. Tapi realitinya Allah. Zat Allah. Tu yang kalau buka hijab, lihat apa? Bukan lihat sifat. Lihat apa? Lihat Allah. Lihat Allah yang ada pada dia segala sifat itu. Yang tu ma'ani. Bila yah ni, ma'nawiyah ni, dia lain. Dia ialah nisbah. Nisbah tan lain, bangsa tan lain pula. Tengok dia sebut. Yang keempat sifat ma'nawiyah artinya yang bangsa ma'ani. Jadi ma'nawiyah tu apa pula? Ma'nawiyah ni adalah nisbah kepada ma'ani tadi. Ma'ani pun kaedah kita belajar bahasa Arab, dia ma'ani tak boleh nisbah, dia mesti ambil mufrad dia, ma'nan nisbahkan dia jadi ma'nawiyah. Pasal kaedah-kaedah kalimah jamak dia tak boleh dinisbah. Nak nisbah kena mufradkan dia dulu baru boleh dinisbahkan. Tuan-tuan tak faham tu pejam yang mata. Saya tu syarah Arab sikit tu. Dia ialah bangsa ma'ani, yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat. Ni pun kita dah jumpa istilah melekat dulu ni. Istilah melekat maksudnya apa? Melazimkan. Istilah melazim macam mana? Saya dah ajar dengan bahasa macam ni dulu. Apa dia? Allah Ta'ala dia ada sifat kuasa. Bila dia ada kuasa, tentulah dia Tuhan yang berkuasa. Itu kalau saya guna bahasa kuasa dan macam kita guna macam ni. Sifat yang saya dah bagi syarahan dulu dalam bab satu-satu kita belajar, yang saya syarahkan dengan mudah, yang sinonim dengan bahasa Melayu adalah ilmu. Orang Ta'ala ada ilmu? Ya. Bila ada ilmu, maka Allah bersifat alim. Siapa alim tu?
Allah. Apa beza Allah dengan alim? Allah ialah diri Allah, alim ialah Allah yang bersifat ilmu. Kenapa kata alim kat dia? Pasal ada ilmu. Betul, boleh tak kata macam ni? Dia ada ilmu tapi tak alim. Mana boleh tu? Habis tu ilmu dia makni. Bila makni mesti tak maknawiyah. Itu. Kalau bahasa Inggeris saya duk syarah dulu, saya sebut bahasa Inggeris, saya kata macam mana? Allah Ta'ala, He is the one and only who created all the human beings, all the universe. If He created all the universe, so He is the creator, isn't it? Bunyi orang putih sikit. Tuan faham kan bahasa Inggeris saya cakap macam tu? Tengah tu faham tak? Tak boleh faham ni. Tak boleh faham, tak boleh share bahasa Inggeris. Kok ada orang boleh share, bagus Ambil lah bahasa Inggeris tu. Saya nak sebut apa? Kalau bahasa Inggeris yang saya ada sebut macam ni, this periuk periuk ni boleh masak nasi kan? Bila this periuk can cook, so this is a cooker. Boleh faham tak? Pasal apa kata cooker? Pasal boleh cook. Tu je. Bila benda ni dia boleh print, kita panggil apa? Bila type dia boleh write, betul? Bila kita panggil apa? Type writer. Pasal apa panggil writer? Pasal dia boleh write. Print pasal boleh print, printer. Print jadi printer. Write jadi writer. Boleh? Betul tak macam ni? Sesuatu boleh print, ni print ni bukan printer. Okey tak? Bodoh tu. Tak kerti bahasa Inggeris tu suku. Tapi bodoh. Ambil bahasa Melayu. Orang Ta'ala ada ilmu. Dah ilmu, alim lah. Alim lah. Pasal apa kata alim? Alim adalah gelaran diberi dengan sebab sabit sifat ilmu. Jadi ada ilmu ni melekatkan. Tu dia guna bahasa melekat tu. Melazimkan. Istilah melekat tu melazimkan alim ke orang Ta'ala. Betul tak? Macam dia ada sifat curi. Bila dia curi, dia ialah pencuri. Kita tak sebutlah mencuri perbuatan. Boleh. Bila dia ni kita kepak kayu ni patah, maka kayu itu pun berpatah, terpatah, berpatah. Dok, terpatah. Apa maksud terpatah? Bukan maksud tak sengaja, tapi hasil patah pada kayu. Ni syarah bahasa Melayu tau. Tak tahu bahasa Melayu ni, bodoh Melayu, tak tim Melayu. Saja bodoh tu. Saya nak fahamkan bahasa Arab kan. Saya syarah Arab tuan tak faham. Tu ambil ilmu, alim, saya sebut curi, patah. Apa sebab apa tu lah? Kipas ni pusing, betul tak? Dia pusing. Bila dia pusing, dia ialah kipas yang berpusing. Tuan-tuan boleh tulis. Tuan-tuan ialah seorang main mana? Dah tulis nulis Tuan-tuan boleh sapu sampah? Boleh? Bila tulis boleh sapu, tuan-tuan ialah tukang sapu pula lah. Tak mahu menyapu dah. Pandai pula gila. Tak apalah boh pilih tukang sapu pun. Tapi pasal Melayu bila boh penyapu dia masuk lain. Maksudnya batang menyapu tu. Jadi tukang sapu, boh pilih tukang apa. Nak sebut apa ni? Tu bahasa. Arab samalah. Bila kata orang Ta'ala sabit kudrat. Bila dia Tuhan yang kudrat, tentulah bila ada kudrat pada orang Ta'ala, ada kuasa pada dia, tentulah dia Tuhan yang qadir. Itu bahasa Arab. Bila dia ada iradat, dia Tuhan yang murid. Bila dia ada ilmu, dia Tuhan yang itu sinonim dengan Melayu. Bila ada ilmu, dia Tuhan yang alim. Bila hayat, dia Tuhan yang hayyun. Itu yang Quran sebut, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Apa maksud al-hayyu? Yang hidup. Pasal apa kata hayyu kat dia? Kata hayyu kat dia pasal ada sifat hayat. Untuk hayyu tu dia lah sifat yang tak dapat tidak, mesti tu disebut lazim.
yang dia akan terlekat, maksudnya terlazim, tak boleh nak nafi. Istilah lekat ni mesti lekat kan? Mesti ada punya, tak boleh buang. Bila dah kata orang Ta'ala ilmu, tentu melekatlah alim. Faham melekat? Melekat di situ faham? Bukan ambil melekat pek buah lain. Apa? Tentulah digelar. Dah dia boleh cook, panggil cooker, print, panggil printer kan? Terlekatlah printer kepada yang boleh print. Boleh faham? Bila dia curi, dia print curi. Bila dia rompak, rompak. Dia bila dia pimpin, dia pemimpin. Oh tu. Dia sayang, ada sifat sayang, dia nya yang. Nampak? Cuma Melayu, bahasa Melayu ya. Orang putih. Ni kita ngaji Arab ni. Allah Ta'ala bila kudrat, kaunuhu qadiran, iradat kaunuhu muridan, ilmu kaunuhu aliman, hayat kaunuhu hayyan, sama kaunuhu basar, kaunuhu kalam. Oh slow. Macam mana pun itulah nak faham. Itulah istilah melazimkan, melekatkan kezat. Istilah melekat melazim ya, maksudnya mesti ya. Mana boleh nafi. Satu namanya ma'nawiyah. Apa maksudnya? Sifat yang sabit di zat tadi, yang sifat yang memang ada maksud, yang ada realiti. Bila dah sabit sifatnya pada realitinya, tentulah digelar pada Allah Ta'ala, tentulah lazim pada dia, tentulah melekatkan satu istilah yang bila ilmu tentulah alim tak boleh dinafi. Istilah itulah disebut melazim dan melekatkan sifat ma'ani di zat. Cuma bahasa petani dia guna bahasa melekat-lekat tu. Jangan tuan-tuan faham bubuh gam tu dah tapa lagi sekali. Orang duk syarah payah-payah dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu, tak boleh ambil faham so. Baik. Dan iaitu 7 sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani tersebut, iaitu kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, dan kaunu mutakaliban. Dan dibilang sifat itu, saya tak syarah banyak apa, saya syarah belakang dah tu. Dan dibilang sifat itu ialah kaunuhu, artinya keadaan. Kalau terjemah, maka kaunuhu ataupun keadaan itulah kata dia yang melazim ataupun yang melekat ia akan sifat-sifat ma'ani di zat. Itu bahasa dia, guna bahasa melekat-melekat tu. Kalau saya guna bahasa talazum, melazim, itu bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Semestinya bila orang Ta'ala ilmu, macam mana? Bila ilmu semestinya alim. Semestinya tu, itulah bahasa dia melekat. Tak dapat tidak. Dan bila kata orang Ta'ala, bila dia ada ilmu, tentulah alim. Bila alim, mestilah kaunuhu aliman. Mestilah. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh faham dengan konteks bahasa Arab tu, pergi ngaji Arab lah. Macam mana pun, kita bab ni, pasal nak faham pasal apa? Pasal dia berkaitan dengan akidah. Satu. Lepas tu akidah ni ambil mana? Ambil pada Quran. Quran tu, apa yang disebut dalam Quran? Antara saya sebut tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada sebut hayyu. Allah Ta'ala yang hidup. Bila dia hayyu, kalau saya sebut bentuk dalam soalan bahasa Melayu, Allah Ta'ala bila dia alim, ada ilmu. Mestilah. Pasal bila ada alim, maksudnya diberi gelaran alim, tak digelarkan alim melainkan sebut sifat ilmu. Jadi Allah digelar dengan hayyu, Tuhan yang hidup. Ada tak hayat? Mestilah. Jadi Allah Ta'ala dia hayyun bihayatih. Inna Allah sami'un basir. Sami' basir. Bila dia sami' basir, ada tak sama? Ada tak basar? Ambil mana? Sami' basir. Cuma cara tu cara Arab lah. Cara Arab, tuan-tuan kena ngaji lah apa hubungan sami' dengan sama, basir dengan basar, mutakalim dengan kalam. Tuan-tuan kena cari satu-satu dulu, kena ngaji. Macam mana saya sebut bahasa Inggeris? Kalau tuan-tuan tak boleh bahasa Inggeris, tuan-tuan kena bahasa Inggeris untuk faham bahasa Inggeris.
Kalau bahasa Melayu ni, ambil bahasa Melayu ni, kita cakap Melayu, cuma dia ada guna bahasa Arab sikit dengan kaun tu, tak dapat tidak, jadi kena pakai agaklah bahasa Arab tu. Baik, jadi dia melazimkan sifat ma'nawiyah, ma'ani.